Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Saya muliakan Tuan Imam, Ustaz Amran, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ni kita sambung lagi perbincangan buku kita ni berkenaan dengan kisah ataupun sirah yang biasa kita dengar, tetapi apakah statusnya daripada sudut riwayat dan sebagainya. Dan sebelum ni kita telah pun bincang tentang Hindun, memamah hati Saidina Hamzah, dan telah pun kita bincangkan riwayat dan juga ada beberapa perbincangan pengajaran yang kita boleh ambil. Malam ni kita masuk kepada kisah yang ke-21 berkenaan dengan Iblis menarik diri dari peperangan Badar. Dikatakan riwayat ni yang kita biasa dengar, yang turun dalam peperangan Badar itu adalah malaikat membantu tentera Islam. Tetapi kita ada juga pernah juga mendengar bahawa Iblis juga lari daripada peperangan Badar. Mula-mula dia masuk sekejap, lepas tu tak jadi, dia nampak malaikat turun, dia pun lari. Dan dia menjema seperti mana seorang sahabat namanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Baik, jadi kita baca dulu dan kita tengok apa pandangan para ulama tentang isu ni. Baik. Iblis yang menyertai kaum musyrikin dengan menjema sebagai Suraqah bin Malik bin Jusham al-Mudliji ataupun Mudlaji mendapati kumpulan para malaikat bersama kaum muslimin melawan musuh-musuh mereka. Kaum musyrikin cabut lari dan berpaling tadah. Al-Haris bin Hisham yang memegang orang disangka Suraqah menendang ke dadanya menyebabkan beliau tersungkur jatuh. Kemudian dia cabut lari. Sedangkan kaum musyrikin melaungkan, "Ke mana Suraqah? Tidakkah engkau mengatakan yang engkau membantu kami dan tidak akan berpisah daripada kami?" Jawab Iblis, "Sebenarnya aku telah melihat sesuatu yang kamu tidak melihatnya. Aku takut siksaan Allah yang amat pedih itu." Iblis lari dan mencampakkan dirinya ke dalam laut. Itu cerita tentang, secara ringkas, tentang kisah Iblis menyerupai Suraqah bin Malik. Dan nanti kita tengok sikitlah Suraqah bin Malik ni apakah sirahnya, dan kemudian dia ni Islam ke tak Islam, nanti kita akan tengok. Baik. Jadi kisah ini diriwayatkan Imam At-Tabarani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, serta yang lain-lainnya. Ada juga riwayat dibawa oleh Al-Hafiz Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, tetapi daripada sudut dia punya kekuatan dalil ataupun kekuatan hujah dia, kita nak tengok sikit. Baik. Pandangan para ulama mengenai riwayat ini. At-Tabarani meriwayatkan dengan sanad yang lemah daripada Rif'ah bin Rafi'. Al-Haythami juga menilai riwayat ini sebagai lemah kerana terdapat seorang perawi yang lemah, iaitu Abdul Aziz bin Imran. Abdul Aziz bin Imran. Baik. Kita baca dulu. Kisah ini tidak sabit dengan sanad yang sahih kepada baginda Nabi SAW. Namun riwayat daripada Ibn Abbas pada sanadnya juga ada kritikan. Ini disebut oleh fatwa lah daripada Al-Islam Soal wal Jawab, yang telah pun disebutkan. Demikian juga pendapat Syekh Nasruddin Al-Albani ketika menilai kisah ini sebagai lemah. Ini juga dalam fatwa dan juga pandangan beliau. Jadi kisah ini dia kisah yang lemah lah, dia bukan palsu. Kisah-kisah palsu kita dah lalu dah sebelum ni. Ni bahagian kedua, kisah-kisah yang lemah dalam sirah yang biasa disebarkan, yang menyatakan bahawa Iblis menyerupai Suraqah bin Malik dan kemudian dia menjema dalam peperangan Badar, kemudian tak jadi, dia tengok malaikat turun kan. Jadi dia pun tak boleh lawan, maka lepas tu dia pun cabut lari kan. Jadi dia menjema dalam seperti mana Suraqah bin Malik, seperti mana yang kita sebutkan ni. Jadi kisah ni, riwayat ini adalah ada dalam kitab-kitab hadis. Dia bukan ceritaan lah, bukan rekaan, bukan apa, ada dalam kitab-kitab hadis seperti mana disebut oleh Imam At-Tabarani. Antara kitab hadisnya At-Tabarani lah. At-Tabarani ni dia ada banyak kitab-kitab dia, Mu'jamul Wasit, Mu'jamul
Kabir, ada Mu'jamul Awsat dan juga kitab-kitab yang lain. Jadi beliau ni dia suka menghimpunkan hadis-hadis ini dia ikut turutan-turutan perkataan. Sebab dia dipanggil Mu'jam. Mu'jam maksudnya macam kamus. Sebab dia macam pening sikit kalau nak cari tu. Perkataan tu dalam kitab beliau tu. Kan kalau kita buka Sahih Bukhari terus kita jumpa hadis tu senang carilah, buka bab apa-apa dan sebagainya. Tapi At-Tabarani dia susun mengikut perkataan-perkataan. Kan jadi itu jadi sukar sikit. Jadi orang yang biasa dengan hadis dia biasalah untuk nak rujuk kepada kitab ni. Cumanya kita kena ingat At-Tabarani bila dia himpunkan dia punya hadis-hadis tu maka belum tentu semua hadis tu sahih. Beliau himpunkan dan kemudian ulama kemudian yang akan menilai dan akan melihat balik kepada status ataupun riwayat-riwayat yang beliau telah pun kemukakan. Baik, jadi beliau meriwayatkan daripada Rif'ah bin Rafi'. Ni sahabat Nabi. Rif'ah bin Rafi'. Jadi beliau terus dalam riwayat tu meriwayat daripada Rif'ah bin Rafi'. Baik, kemudian tu tak apalah, kira habis dekat sahabat Nabi lah, tak ada isu lah. Cumanya sanad tu lemah. Kerana kata Imam Al-Haythami ni ada pula kitab dia dipanggil Majma' Zawaid. Majma' Zawaid ini juga satu kitab hadis juga yang himpun banyaklah riwayat-riwayat dan sebagainya. Maka beliau sendiri, Al-Haythami sendiri menilai riwayat ini sebagai lemah. Kerana terdapat seorang perawi yang lemah iaitu Abdul Aziz bin Imran. Maka dia perawi yang tak diterima daripada sudut riwayat. Dia perawi yang dinilai, dikritik. Dia bukan saduq. Dia bukan boleh diterima. Tapi dia perawi yang lemah. Maka bila dalam riwayat tu ada perawi yang lemah, maka automatiklah hadis tu boleh jadi lemah lah daripada sudut riwayat. Melainkan kalau dia punya kekuatan tu para ulama berbeza pandangan pendapat. Kan? Kalau contohnya kita kata daripada sudut katalah Ibnu Lahiyah, Abdullah bin Lahiyah. Kan? Abdullah bin Lahiyah ni dia perawi. Dia perawi. Tetapi para ulama lihat dia ni waktu bila dia riwayat. Kalau dia riwayat tu sebelum kitab rumah apa semua dia terbakar, maka para ulama terima. Sebab dia meriwayat melalui kitab. Dia ni bukanlah orang yang kuat sangat hafalannya. Tetapi tak kuat tu bukan macam kita lah. Tu kena faham tu. Kan? Dia bukan kuat sangat hafalnya. Kan? Bukan macam kita. Dia banyak lebih hafal pada kita. Tapi dia meriwayat melalui kitab. Maksudnya dia bacakan kitab. Tapi bila kitab dia terbakar, kata Al-Hafiz Imam Ibn Hajar, dia nak riwayatkan tu, dia jadi macam terletang terbalik hadis itu. Maka para ulama tengok waktu bila tu. Itu macam mana adanya para ulama menilai. Dia tak tolak semua riwayat Ibnu Lahiyah. Tetapi dia tengok juga kepada dia punya waktu dia tu. Kan? Ada contohnya kita kata perawi-perawi yang lain juga yang melihat kepada keadaan dia tu. Kan? Ada yang masuk, adakah dia masuk ke kota Baghdad, waktu tu macam mana riwayat dia. Kalau dia masuk kepada tempat lain, macam mana riwayatnya. So semua ulama akan nilai. Sebab bila dia pergi ke Baghdad tu, dia tak bawa kitab. Contohnya kan. Jadi dia riwayat melalui hafalan dia. Jadi banyak yang tertukar. Perkataan dia terlentang terbalik apa benda semua tu, dia ulama hebat. Kan? Jadi orang lihat dia. Tapi kalau dia pergi masuk ke contohnya Mesir ke mana, para ulama ambil riwayat dia. Sebab biasa dia riwayat, dia bawa kitab dia. Dia baca satu persatu riwayatnya, perkataannya, lafaznya. Gitu. Maksudnya daripada sudut ilmu hadis ni, banyak serba-serbi dia akan perhatikan. Bukan hanya sekadar hadis tu, sekadar sahih tak sahih. Tapi bila dia riwayatkan. Waktu bila riwayatkan. Ke mana dia riwayatkan. Dia masuk dekat mana. Itu semua bidang hadis. Okey. Jadi, beliau menyatakan bahawa perawi ini ialah perawi yang lemah. Okey. Kemudian kisah ini tidak sabit dengan sanad yang sahih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun riwayat daripada Abdullah ibn Abbas pada sanad ni ada kritikan. Okey. So riwayat itu maksudnya Ibnu Abbas yang ceritakan. Sahabat Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sahabat Nabi kita nak sabitkan dia adalah daripada Nabi, tak jelaslah sebab dia bukan Nabi sendiri yang menceritakan. Kalau malaikat turun tu, yang itu sabit dengan Quran. Ayat Quran sini menceritakan tentang alaful malaikah kan, tentang apa? Ribuan ataupun 1000 malaikat itu turun. Kan itu sabit dengan Quran dan hadis-hadis sudah tentulah lebih banyak menyokong perkara itu. Itu Nabi sendiri yang sebutkan, tapi yang ni sahabat yang sebutkan. Seolah-olahnya dalam situasi itu sahabat je yang nampak, Nabi tak nampak. Seolahnya begitulah. Baik. Tetapi ada ulama lain bawa, saya tak sebutkanlah dalam kitab ni. Seperti mana Al-Hafiz Imam Ibn Kathir. Di dalam kitabnya Tafsir Quran yang Azim tu beliau bawa riwayat daripada Sayyidina Ali. Dan beliau sendiri menyatakan riwayat itu agak kuat. Riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maksudnya kisah ini ada persisihan di kalangan para ulama daripada sudut kekuatan dan juga hujahnya. Namun kita kata kebanyakan para ulama menilai ia sebagai kisah yang lemah dan tidak kuat daripada sudut riwayat. Maksudnya nak cerita boleh, cerita boleh.
tapi kita kena nyatakan daripada sudut riwayat di sisi para alim ulama. Kan apa dia punya penilaian dia, ulama apa perawi yang ada dan sebagainya daripada sudut tu. Okey, habis kat situ. Kemudian demikian juga pendapat Syekh Nasiruddin Al-Albani ketika menilai kisah ini sebagai lemah. Ini antara ulama kontemporari lah. Siapa tak kenal lah dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kan kita dalam buku ni saya ingat mungkin 2-3 kali je kot kita pernah sebut nama beliau. Banyak lagi lah ulama-ulama lain. Maka kita menilai ataupun mengambil semua pandangan-pandangan tu. Kita tak pilih siapa-siapa. Kan ada setengah orang kalau dia buka kitab apa semua, semua Syekh Al-Albani punya ni. Tak apalah, itu penilaian masing-masing. Cuma kita kata daripada sudut ilmiahnya, kita nak kedepankan dulu yang mutaqaddimin, orang yang awal-awal contohnya. Kan macam tadi kita kata sebagai contohnya riwayat ni daripada siapa? Kita sebut tadi At-Tabrani contohnya, kan, ataupun Al-Haythami, ataupun riwayat daripada Ibnu Katsir. Tu lagi awal lagi. Daripada sudut periwayatannya walaupun taklah mutaqaddimin tapi mutaakhirin juga, tapi kita kata mereka lebih dahulu. Mereka lebih hafiz dan sebagainya lah. Dan kemudian kita bawa juga ulama-ulama yang terkemudian. Itu adalah daripada sudut kita menukilkan pandangan-pandangan. Okey. Jadi itu secara ringkas tentang kisah itu. Okey. So secara umumnya kita tengok Perang Badar berakhir dengan kemenangan umat Islam. Kita baca sikit ringkas. Ni saya quote sikit je daripada Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri dalam kitab beliau Rahiqul Maktum. Banyak lagi lah. Baik. Peperangan berakhir dengan kekalahan yang teruk bagi pihak musyrikin dan pembukaan serta kemenangan yang menyeluruh bagi pihak muslimin. Kalau cerita Perang Badar ni panjang cerita kan, sangat panjang cerita dia kan. Tapi setiap daripada benda yang berlaku tu, start daripada mereka Nabi SAW diboikot oleh kafir Quraisy, mereka dihalau daripada Mekah dan sebagainya. Maka sebab tu dah jadi camp dah kan. Camp Mekah kafir Quraisy, camp Madinah Nabi dan para sahabat. Kan saya selalu sebut jangan kita terkejut. Tentera Mekah berperang dengan tentera Madinah. Kita tak payah terkejut sebab kita tahu Mekah tu confirm kafir Quraisy. Kan? Di Madinah adalah Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi banyak mereka kena halau, mereka kena boikot sebagai pengajaran juga kepada kafir Quraisy, dan maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kemenangan lah dalam peperangan ini, yang kita nanti kita tengok sikit berapa nisbah apa semua dan sebagainya, kejap lagi kita sebutkan. Baik. Maka di sini seramai 14 orang terkorban sebagai syahid, 6 muhajirin dan 8 ansar. Manakala kaum musyrikin mengalami kerugian harta benda dan nyawa yang amat parah. 70 orang terbunuh dan berpuluh-puluh orang lain menjadi tawanan. Okey. Keseluruhan mereka ada terdiri daripada pemimpin dan juga ketua. Sebaik sahaja selesai peperangan, Rasulullah SAW pun tampil ke hadapan memerhati masa-masa musyrikin dan sabdanya, kamu sejahat-jahat keluargaku terhadap Rasul kamu. Kamu mendustakan serta orang lain mempercayai aku, sedangkan orang lain mempercayai aku. Kamu mengecewakan aku sedangkan orang lain membantu aku. Kamu menghalau aku sedangkan orang lain membela kamu. Walaupun ni daripada kitab Syekh Safiur Mubarakfuri, tapi sebenarnya juga daripada hadis-hadis dan sirah yang sahih daripada Nabi SAW. Baik. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan supaya mereka semua dicampakkan ke dalam lubang penghambusan Badar, sumur Badar. Abu Talha meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW memerintah supaya mencampakkan 14 mayat pemuda-pemuda Quraisy ke dalam lubang-lubang penghambusan Badar, persemadian koncu-koncu jahat selama 3 hari. Apabila baginda Nabi SAW melalui kawasan itu, Rasulullah SAW berhenti dan berdiri seketika di kawasan penghambusan tersebut. Okay. Kita baca sikit lagi. Sikit dia lagi. Pada hari ketiga Rasulullah SAW ke sana dengan tunggangannya, sudah menambat binatang tunggangannya. Baginda Nabi SAW berjalan kaki dan diikuti oleh para sahabat. Rasulullah SAW berdiri di tepi tebing lubang dan menyeru kepada mereka yang dikambut di situ, serta menyebut nama-nama mereka dan juga nama bapa-bapa mereka yang terkorban tu. Kan? Nabi berdialog dengan orang meninggal lah. Nanti kita tengok betul ke ada hadis yang sebut kita orang yang mati dalam kubur ni, dia dengar bunyi capal orang yang di atas, dia dengar bunyi kasut. Sebenarnya ada hadis sahih dalam Bukhari lagi daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik. Tapi kita nak bincang konteks sebenarnya apa yang maksud Nabi sebutkan tu. Kan? Nanti kita sebutkan. Okey. Kemudian Nabi pun sebut, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, adakah mengembirakan kamu kerana kamu mentaati Allah dan Rasulnya? Sungguhnya kami mendapati apa yang telah dijanjikan Tuhan kami itu benar. Nabi merendahkan mereka. Kan? Kerana mereka ini menjadi musuh dan berperang dengan Nabi SAW. Sebab niat mereka ni apa? Nak bunuh Nabi. Tapi disebabkan kegagalan itu, mereka tak jadi bunuh Nabi lah, sebab mereka dah mati. Kalau tak, memang mereka nak bunuh Nabi apa-apa keadaan sekalipun. Jadi punya teruk lah. Baik. Maka pada hari ketiga, seterusnya, maka tanya Saidina Umar,
Wahai Rasulullah, apakah Tuan bercakap dengan jasad-jasad yang tidak bernyawa itu? Ini dalam Bukhari, cerita ni, kisah ni. Jawab Rasulullah, demi jiwa Muhammad di tangannya, kerana tidak lebih mendengar daripada apa yang dengar oleh mereka itu. Kan? Dan dalam riwayat lain menyebutkan, kamu tidak lebih mendengar daripada mereka, cuma mereka tidak boleh menjawab. Okay. Ini adakah khas mukjizat Nabi SAW ke, ataupun bagaimana daripada sudut perbincangan dia? Okey. Jadi itu ceritanya secara ringkas. Cuma banyak beberapa isu yang kita nak sebut kat sini. Pertama sekali, iblis tu sendiri. Kan? Iblis datang, malaikat pun datang. Malaikat datang dengan wahyulah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau ikut riwayat yang kita sebutkan tadi, maka iblis pun datang juga. Kan? Jadi sebab tu daripada sudut sebenarnya iblis ni siapa? Ada orang kata dia ni Ifrit, ada orang kata dia ni Azazil, ada orang kata dia ni syaitan. Iblis dengan syaitan tak ada beza. Ada yang kata dia daripada jin, ataupun sebenarnya macam mana? Kan? Jadi kalau kita tengok pertama sekali, daripada sudut kejadian itu sendiri dah berbeza lah. Malaikat itu khuliqat minan nur, dijadikan daripada cahaya. Itu dalam sahih riwayat Imam Muslim. Kan? Kemudian juga jin ni dijadikan daripada api. Daripada api. Dan sebab tu kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-12, Allah menyatakan khalaqtani. Khalaqtani maksudnya aku diciptakan, kata iblis bila mana tak nak sujud kan kepada Nabi Adam AS. Khalaqtani min nar. Engkau jadikan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Dan kau jadikan dia, iaitulah Adam, daripada tin, daripada tanah lah. Kan? Jadi siapa paling mulia? Mestilah api lagi mulia daripada tanah. Itu takabur yang pertama yang dilakukan oleh iblis. Okay? Jadi kalau kita tengok kat sini, Al-Imam Tabari rahimahullah menyebut dalam tafsirnya bahawa sebenarnya iblis tu dia memang daripada awal lagi. Dia mengaku dia kuat, tangan dia hebat, dia lebih mulia, kan? Dia lebih sempurna kejadiannya daripada Nabi Adam AS. Sebab tu dia tak nak sujud. Kenapa tak nak sujud? Kerana Allah sendiri dah menjadikan dia ni sebagai satu makhluk yang enggan pengajaran kepada semua makhluk, terutama manusia, yang bahawa dia ingkar kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu dalam surah A'raf pada ayat yang ke-12. Okey, cumanya apa beza jin ataupun kata syaitan ataupun iblis ni dengan jin? Kan, sebab tu kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi pada ayat ke-50, kan, Allah menyatakan tentang bahawa di sana memang ada beza. Kan, di sana memang ada beza. Fasajadu illa iblis, maka semua sujud. Makhluk yang ada kat syurga apa semua tu sujud, melainkan iblis, kana minal jin, dan dia daripada asal usul jin. Fa fasaqa an amri rabbih, dan dia ni fasik ataupun dia melanggar arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, walaupun kita sebut ada juga riwayat daripada Ibn Abbas dan sebagainya, beberapa kitab-kitab tafsir menyebutkan dia adalah asalnya daripada malaikat. Bila malaikat tu enggan sujud, maka dia jadi iblis. Tapi kita kata surah Kahfi ni jelas sebut. Surah Kahfi ni jelas sebut. Kana minal jin, dia daripada jin. Takkan malaikat pula. Fa fasaqa an amri rabbi, dan dia pun fasik. Dia pun ingkar, dia pun melanggar daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan. Jadi kalau tanya saya, ada tak khilaf perbezaan di kalangan para ulama? Yes, ada khilaf. Ada perbezaan di kalangan para ulama, adakah iblis ni daripada jin ataupun daripada yang selainnya, daripada malaikat? Maka kita ada khilaf, tapi pendapat lebih kuat, hujah daripada dalil ni, dan ini ditarjihkan, dipilih pendapat ni oleh Imam At-Tabari dan ulama-ulama tafsir yang lain, menyatakan ataupun Imam Ibn Kathir menyatakan dia daripada jin. Maksudnya jin ni dia suku sakat umum lah. Dia lebih dulu jadikan daripada manusia. Jin, kemudian sekian-sekian dan sebagainya. Maksud keingkaran dia tu, patuhnya dia kepada Allah, maka dia menjadi di kalangan orang-orang yang fasik. Makhluk yang fasik. Jadi di kalangan makhluk yang mengingkari arahan Allah, maka sebab tu Allah sebutkan jelas dalam surah Kahfi ni, kita tak payah lagi nak buka perbincangan para ulama apa semua, maka clear kat situ sebut daripada jin, dan dia mengingkari arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian itu satu perbezaan antara jin ataupun kejadian jin adalah daripada malaikat ataupun daripada iblis itu sendiri ataupun syaitan itu sendiri daripada malaikat ataupun daripada jin. Okey, itu yang pertama. Yang kedua juga daripada cerita ataupun kisah ni,
kita nak tengok ialah iblis dengan syaitan ini sentiasa dilaknat. Sentiasa dilaknat. Sedangkan jin belum tentu. Sebab tu Nabi pernah Islamkan jin, kan? Tapi yang telefon jin tu masalah. Nabi pernah Islamkan jin, kan? Lepas tu jin WhatsApp lah, jin apa dan sebagainya lah. Kita kata itu penemuan baru tu di tahun 2023. Sebelum ni kita tak pernah dengar cerita lah, kan? Jadi kita kata itu juga satu benda yang pelik lah. Okay? Cuma kita nak kata asalnya iblis dengan syaitan dilaknat. Jin tidak semestinya. Kerana ada jin ni yang mana tunduk yang patuh, kan? Surah jin. Dia dengar waktu tu Nabi pergi dakwah dekat Taif, kan? Tak ada orang terima pun. Bila balik tu Nabi tersandar, Nabi doa pada Allah dan sebagainya. Kemudian dalam perjalanan balik tu apa semua, ada sekelompok jin yang mendengar Quran daripada baginda Nabi SAW. Tu sebab ada surah jin lah. Kan? Bukan sebab ada orang kata jangan baca surah tu sebab surah jin. Surah Abu Lahab pun dia kata dia tak bagi baca. Kenapa tak boleh baca surah Abu Lahab? Sebab cerita pasal Abu Lahab. Abu Lahab ni dia laknat apa semua, jadi tak boleh baca. Kita kata semua ayat Quran itu kita baca, kan? Cuma itu semua pengajaran apa semua dan sebagainya. Itu dia kaedah. Okey. So dalilnya dekat mana? Daripada surah Sad ayat 78. Allah menyatakan bahawa wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Sesungguhnya engkau adalah bagi aku laknat aku kepada engkau. Siapa dia? Iblis. Sampai hari kiamat. Surah Sad. Maka kata Al-Imam Al-Qurtubi pada ayat 78 kita sebutkan tadi, beliau mentarjihkan inilah pandangan yang kuat menyatakan bahawa iblis ini sentiasa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuklah syaitan. Kan? Kita pun laknat syaitan iblis ni. Nak masuk tanda Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Ya Allah, aku minta berlindung daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Kan? Yang apa kacau kita waktu solat namanya khanzab. Khanzab ni dia kacau kita waktu solat, was-was apa semua. Itu dalam riwayat Imam Muslim. Daripada Nabi SAW. Ada dipanggil lahwan. Lahwan ni dalam riwayat Imam Tirmizi. Tapi hadis tu tak kuat lah. Lahwan ni buat apa? Was-was waktu wuduk. 3 kali ke 2 kali. Dah basuh muka ke belum? Tu kerja dia tu. Was-was tu kerja dia. Dalam solat khanzab. Kan? Ada pula lagi jenis-jenis yang lain tu. Dan itu tak ada hadis lah. Itu disebut oleh Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Contohnya apa? Zalambur. Zalambur ni kerja dia kacau orang dekat pasar. Buat apa? Itulah menipu. Apa semua tu dan sebagainya lah. Itu ke. Tapi tak ada hadis sahih. Nama tu tak ada hadis sahih. Cumanya kita kata syaitan ataupun iblis ni dilaknat ataupun Allah suruh kita minta berlindung daripada mereka. Daripada dia punya hasutan, minafqihi, wanafsihi dan sebagainya, supaya kita dapat menjauhkan diri daripada apa-apa yang kita sebutkan tadi, iaitulah ancaman daripada syaitan. Kan nak bangun tidur, kan Nabi suruh buat apa, mimpi yang buruk daripada syaitan dan sebagainya lah. Banyak hadis-hadis sahih. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, daripada isu ni juga, iblis dan syaitan ni dia kufur. Sebab tu Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56 tu, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, tu ayat 55. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan ayat tu jelas menunjukkan jin dengan manusia melainkan untuk menyembah Allah. Manusia ada kufur, ada kufur. Jin ada kufur, ada kufur. Jin ada Islam, ada Islam. Tak betul fitnah jin. Sejahat-jahat manusia adalah sebaik-baik jin. Tak betul. Tak baik fitnah jin. Itu biasa famous juga cerita masa kecil dulu kan. Sejahat-jahat manusia adalah sebaik-baik jin. Tak pasal-pasal dia cakap macam tu kan. Jadi kita kata kena hati-hati nak sebut. Kan? Sebab Allah sebut dah. Jin ni pun ada yang Islam, ada yang patuh, ada yang syariat mereka. Bagaimana mereka beribadah semua. Tapi Allah kata melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya jin ada yang kufur, ada yang beriman, iblis ataupun syaitan, terus mereka ini terus kufur dan juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, apa dalilnya? Dalilnya Allah sebut daripada surah Al-Baqarah juga. Allah menyatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia lalu enggan sujud kepada Adam alaihissalam. Sujud ni apa sebenarnya? Beza lagi lah di sisi para ulama, adakah sujud tu maksudnya penghormatan? Sebab takkan nak sujud kepada Adam. Adam adalah makhluk. Kan? Adam adalah makhluk. Maksud penghormatan lah. Yang mana Adam ini adalah makhluk yang Allah ceritakan. Kan? Ada yang kata sujud sungguh. Sebab sujud tu kepada Allah. Tapi disebabkan Adam itu berada, diandaikan di tengah, maka sujudnya kepada Allah. Bukan kepada Adam. Sujud yang menciptakan Adam. Kan? Maksudnya, ada orang faham sujud tu semata-mata kepada Nabi Adam, dia tak berapa tepat daripada sudut
dia punya pandangan tu. Sebenarnya ialah sujud tu kepada Allah, ataupun sujud tu tanda hormat, tanda memberikan penghormatan kepada Nabi Adam AS di atas apa yang Allah ciptakan. Jadi itulah kita kata bukan sujud secara ritual, secara betul-betul sujud kepada Nabi Adam AS. Ada yang kata tak ambil literal sebab Allah yang perintahkan sujud. Allah yang perintahkan sujud. Tapi kita kata yang lebih kuat, tidak sujud disebabkan Nabi Adam itu adalah manusia, tapi kerana atas perintah Allah, dan sujud sebenarnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, habis tu. Jadi kita kata ada beza lah. Ada pula orang tanya, apa beza antara iblis dengan syaitan? Iblis dengan syaitan. Kan? Ada yang menyatakan bahawa iblis dengan syaitan ini, iblis ni ketua dia. Kan? Syaitan ni dia punya anak-anak ikut dia dan sebagainya. Macam-macam jenis pendapat. Al-Qurtubi sebut dan sebagainya lah. Okay? Tentang isu ni. Ada yang kata syaitan ini dia taba'ud. Maksudnya kerja dia menjauhkan manusia. Tugas dia memang nak buat kerosakan kepada manusia. Tapi iblis lebih licik daripada tu. Kan? Lebih licik daripada. Bukan setakat untuk nak nikah manusia, tapi apa saja untuk kepentingan dia. Bukan setakat nak gagal dia urusan berkait dengan akhirat, tapi apa-apa saja. Itu kerja iblis. Pula dah, ada pula berpandangan sedemikian. Jadi banyaklah, cuma kita nak kata dia daripada kelompok yang sama, cuma perbezaan daripada sudut nama saja yang mana diperbincangkan di kalangan para ulama. Okey, habis. Itu kita nak tahu iblis tu apa. Kan. Baik, cumanya dia menjema dalam Suraqah Ibn Malik. Suraqah Ibn Malik ni, dia asalnya dia memang tak Islam. Asalnya memang tak Islam, dan dia memang antaranya ialah kafir Quraisy. Mereka tawar siapa-siapa yang mana boleh jumpa dengan Muhammad, sebab Nabi kan waktu dalam peristiwa hijrah tu Nabi lalu pesisiran apa benda semua dan sebagainya kan. Jadi bila Nabi lalu tu, maka antara mereka yang menawarkan kepada Nabi ialah kafir Quraisy. Mereka ketawa kepada baginda Nabi ataupun kepada siapa-siapalah, Suraqah bin Malik ke apa, yang siapa jumpa Muhammad dengan Abu Bakar. Tawaran dia apa? 100 ekor unta. Dalam riwayat Al-Bukhari, Suraqah Ibn Malik ni, kisah dia sahih, dia buat apa? Semua orang tanya, kau ada nampak tak Muhammad? Dia kata tak ada. Padahal dia baru nampak lalu Muhammad dia. Dia standby bawa tombak. Dia nak pergi kerja kan, sebab dia nak 1 ekor unta tu. Jadi dia rahsia. Orang lain nak tanya apa semua, kata, tak ada, aku tak nampak. Lepas orang tu dah pergi balik ke apa, dia pergi follow, dia ikut Nabi SAW. Kan? Bila dia ikut baginda Nabi SAW, dia ada kepercayaan buruk dia panggil azlam. Azlam ni apa dia? Kalau Allah sebut dalam surah Al-Maidah ayat 90 tu, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rizqum min amali syaitan fajtanibu. Azlam ni maksudnya, wahai orang beriman, jauhilah arak, bertenun nasib dengan pemberi makan bahala, bertenun nasib dengan anak panah, arak judi, bertenun nasib dengan anak panah dan beri makan bahala. Sungguhnya itu perbuatan jijik dan kotor, dan rupanya itu praktik Suraqah bin Malik. Dia buat apa? Dia keluarkan anak panah dia, dia goncang. Ada berapa anak panah tu? Dia keluarkan anak panah dia, anak panah tu, itu syirik lah tu sebenarnya tu. Sebab tu Allah kata jangan buat azlam. Azlam ni syirik. Maksud, kalau kita hari ni apa? Rahsia tarikh lahir lah, kan? Pakai batu jet ni boleh bagi rezeki, kan? Pakai benda-benda macam tu. Baik. Jadi, kepercayaan dia ialah, dia buat macam undian. Jadi, dia pun letak kat busur anak panah dia buat begitu, dia pun keluar. Keluar tu, isyarat-isyarat yang ada, dia adalah rumus ke, dia ada dia punya bentuk ke apa semua tu. Kalau keluar tu baik, dia akan ikut Nabi, dia akan pergi ni betul-betul lah. Kan? Buat, keluar tu, isyarat kata, jangan pergi. Dia, antara isyarat tu, dengan apa yang mereka biasa amalkan, dengan nak dapat 1 ekor unta, mana dia nak? Dia tinggalkan isyarat tu, dia kata, hari ni aku tak percaya dengan benda ni. Kan? Dia tak percaya. Dia tak percaya tu, dia naik unta dia pergi kejar Nabi SAW. Kemudian bila dah sampai dekat Nabi SAW, tumbang unta tu. Agaknya betul tadi benda yang disebutkan anak panah tadi tu. Dia buat syirik kan? Betul kan? Dia maksudnya hari tu dia tak syirik lah. Dia tak percaya pada anak panah dia tu kan. Sebab anak panah tu kata, kamu jangan ikut lah, nanti apa-apa berlaku pada kamu kan. Dia pun pergi. Dia kata betul lah kan nanti. Tapi tak apa, dia tak percaya. Bila dah jatuh tu dia buat apa lagi? Dah hampir dah dekat Muhammad SAW, sehingga saya nak Abu Bakar tu duk pandang macam tu. Takut Suraqah tu makin dekat. Lepas tu berdemuk jatuh kan. Macam tu kan. Nabi terus baca Quran waktu tu. Nabi baca Quran, Nabi baca surah apa semua dan sebagainya. Nabi terus berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar. Dan kemudian Suraqah, dia bangun balik, dia buat lagi sekali. Dia goncang, dia keluar tengok, keluar juga kata, jangan pergi.
Maksudnya isyarat tu menyatakan kamu jangan ikutlah, nanti bala kepada kamu. Dia kata, aku tak percaya. 100 ekor unta. Dia pun pergi. Nak sampai dekat Nabi, jatuh sekali lagi. Maksudnya benda tu Allah jagalah. Itu cerita dah. Itu hadis tu sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kisah tu kan. Baik, selepas tu dia pun pergi dan kemudian dia pun surrender. Dia kata, ya wahai Muhammad pun semua kan, kita berbincang perempuan-perempuan dan sebagainya. Maka dia kata, engkau lepaskan aku tak nak apa berkait dengan engkau dan sebagainya. Maksud 100 ekor unta tadi tak ada lah. Dia tak dapat kan. Engkau pergilah kan, dia kata. Jadi maksud rahsia antara kita. Nanti kalau ada orang lalu pun, Suraqah kata aku tak jumpa engkau. Padahal dia kejar tadi tu 2 kali jatuh kan. Dia kata macam tu. Maka Nabi pun lepas. Nabi SAW pun lepas. Tapi dia tak masuk Islam lagi waktu tu. Lama. Sampailah Uhud, sampai apa semua. Sampai Fathul Mekah. Tahun ke-8 Hijrah. Baru dia isytiharkan diri dia memeluk Islam. Macam Abu Sufyan lah. Abu Sufyan pun kan Fathul Mekah. Baru dia memeluk Islam tu. Dia lewat. Okay? Dan kemudian dia hidup lepas tu zaman Sayyidina Abu Bakar apa semua. 24 Hijrah baru dia meninggal dunia. Tu cerita ringkas lah tentang Suraqah Ibn Malik. Kenapa Suraqah Ibn Malik? Sebab dia ni daripada Bani Muljaj. Jadi syaitan ni dia menyerupai dia ni. Sebab dia ni memang tentera yang sangat hebat. Dia pakar tombak, dia pakar unta apa semua. Bawa unta. Peperangan apa semua, memang dia ni kira memang, kalau boleh kata tu macam Khalid Al-Walid jugalah hebat dia. Sebab tu iblis tu menjema yang cerita tadi itulah, yang kita kata yang doa yang tadi, yang lemah tadi tu, seperti mana Suraqah Ibn Malik. Itu dia punya konsep dan bagaimana baginda Nabi SAW boleh ada, kita kata delegasi lah, boleh kata bertolak ansur lah dengan keadaan yang seperti itu. Padahal sebenarnya dia memang nak habuan dunia lah. 1 ekor unta, siapa tak nak kan. Jadi itu kita kata secara ringkas tentang cerita Suraqah Ibn Malik akhirnya memeluk Islam. Okey, habis kat situ. Kemudian seterusnya juga kita dapat daripada kisah ini, sejarah ringkas lah tentang perang Badar. Kita tengok 300 berapa tu khilaf. Tak ada yang para ulama sepakat. 313 ke, 312 ke, berapa semua tu. Itu bilangan tentera Islam lah. Termasuklah sahabat-sahabat yang besar. Dan kemudian ada 70 ekor unta waktu tu persediaan mereka dan 2 ekor kuda. Tu je. Dalam perang Badar tu. Tapi kalau tengok bagaimana persediaan bagi kafir Quraisy, punya takutnya dia orang ni. 1000 lebih juga dia punya prajurit dia, tentera dia. Kan? Unta je 700 ekor. Tadi 70 ekor, 700 ekor. Kan? Dia punya kuda je 300 ekor. Maksudnya tak logik lah kalau boleh kalah kat situ. Kan daripada sudut kekuatan tentera, daripada sudut apa kelengkapan apa semua memang hebat lah. Tapi kata akhirnya logik tak dapat mengatasi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dan akhirnya kita kata 14 orang syahid dan kemudian meninggal dunia, dan kemudian pada waktu itu bagi tentera kafir Quraisy 70 meninggal, 70 ditawan. Yang apa lebih kurang dalam 800 lebih semua tu bertempialan lari lah, selamatkan diri kan. Jadi lepas tu lah mereka bentuk balik tu. Kan lepas tu waktu ni siapa yang mati? Abu Jahal mati, apa semualah. Kan orang besar. Maka anak dia pun ada, Ikrimah. Waktu ni, maka Ikrimah ni dia nak tuntut bela kematian ayah dia, dan juga mereka kumpulkan balik kekuatan tentera dan sebagainya. Tu jadi Uhud tu. Uhud tu kira tuntut bela sebenarnya. Daripada apa kekalahan yang berlaku dekat Badar. Ini kisah ringkas lah. Maksudnya nak bagi tahu bahawa sebenarnya inilah kuasa daripada kehebatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi kalau kita tengok dalam riwayat Imam Ahmad, sehingga Nabi doa, innaka la tuhlik. Jika engkau tidak hapuskan mereka ni, lam tu'bad fil ardi abada. Tidak akan ada orang lagi yang menyembah engkau wahai Allah di atas muka bumi ni. Itu doa kira paling ni sekali lah. Sebab Nabi ni, maksudnya kalau para sahabat Nabi ni wafat, mati belaka, meninggal dunia, siapa lagi nak sembah Allah? Kan? Sedangkan waktu tu baru awal-awal tu, bukannya kuat lagi tentera Islam apa benda semua, baru awal-awal kena berhijrah apa benda semua dan sebagainya, tak kuat lagi, tak kukuh. Kan? Jadi kita kata itu dia punya kehebatan, dan itulah kelebihan yang Allah bagi ketika mana dalam peperangan. Banyak peristiwa yang menarik berlaku. Antaranya mereka ini ditidurkan, kan? Mereka ni jadi mengantuk malam tu apa renyai-renyai hujan sikit dan sebagainya. Antara sebab puncanya kerana banyak Allah cerita dalam Quran bagaimana tentang Badar dalam Anfal, dalam beberapa ayat ataupun dalam surah-surah yang lain kan. Waktu tu hujan. Mereka rasa nuas, mengantuk. Mengantuk tu sebab apa? Allah tidurkan mereka supaya mereka rasa tenteram. Sebab besok nak perang ni. Jadi tenteram, jadi relax, besoknya tu semangat.
Allah tidurkan mereka. Jadi itu kehebatan lah. Kita kata daripada awal lagi tu dah cantik dah dia punya pengurusan, bagaimana Allah aturkan mereka dan sehinggalah mereka menang dalam peperangan Badar. Bila tu? 17 Ramadan. 17 Ramadan. Puasa tak puasa? Bagi saya riwayat yang kuat tak puasa. Sebab dalam riwayat Imam Muslim, ketika mana para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in dalam isu peperangan ini, lebih kuatnya ialah waktu tu Nabi tak puasa. Dalam riwayat Sayyidina Umar Khattab, kata Nabi SAW, aqwalakum. Kamu tak puasa tu, bagi kamu lebih kuat. Sebab dalam keadaan lapar, dalam keadaan ni, nak bersedia, nak buka puasa, nak apa dan sebagainya, takkan nak perang waktu tu. Walaupun ada orang kata, tengok Nabi punyalah dahsyatnya dulu. Kita ni tahan lapar je. Nabi dulu bulan Ramadan, 17 Ramadan, perang Badar tau. Puasa tu, dalam keadaan puasa. Sebenarnya tak puasa. Sebenarnya tak puasa. Sebab Nabi sendiri sebut, kamu buka puasa lebih kuat untuk kamu menghadapi musuh. Kan, menghadapi musuh. Maksud ada keadaan tentu, terutama dalam situasi perang, tak puasa. Jadi kita kata, memang ada riwayat yang sebut begitu, tapi yang lebih kuat dari riwayat Imam Muslim, hadis sahih daripada Umar Khattab, Nabi suruh kamu buka puasa, fa innahu aqwalakum. Sungguhnya dengan buka puasa tu lebih kuat untuk kamu menentang musuh. Itu lah. Tak apa lah. Ini fakta lah. Kita kata ada dalam hadis-hadis sahih, walaupun yang famousnya ceritanya ialah Nabi dan para sahabat berpuasa. Okay? Tak apalah, itu cerita dia. Okay, last sekali. Sikit lagi. Daripada kisah yang akhir tadi, kan Nabi bercakap-cakap. Nabi bercakap dengan si fulan dan si fulan. Maksudnya nak membuktikan bahawa yang kamu ni berada di tempat yang salah. Maksudnya yang kamu perjuangkan, kamu rasa kamu betul menentang Rasul, Allah dan Rasulnya, tak betul. Maka Nabi SAW berdialog. Jadi dialog tu betul. Memang ada dalam Sahih Al-Bukhari, daripada Qatadah, daripada Sayyidina Anas bin Malik, riwayatnya yang sahih. Kan? Nabi tanya, sekian. Dan kemudian Nabi sebut pula tentang sandal tu, bunyi tapak kaki tu. Bunyi tapak kaki. Jadi kalau kita tengok kat sini, sebenarnya mayat ni berdengar ke tak? Itu cerita dia. Kalau kita tengok daripada surah An-Naml pada ayat ke-80, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, innaka la tusmi'ul mauta. Sungguhnya engkau tak boleh memberi pendengaran kepada orang yang mati. Itu ayat Quran tu, surah An-Naml pada ayat yang ke-80. Dan kalau kita tengok juga pada kisah ni, perbincangannya juga, Allah sebut juga daripada surah Ar-Rum pada ayat yang ke-52. Pun lebih kurang sama, fa innaka la tusmi'ul mauta. Okay? Sungguhnya engkau tidak akan sanggup ataupun tidak boleh menjadikan orang-orang yang mati itu keadaan dia mendengar. Itu dua ayat tu memperlihatkan bahawa sebenarnya pendengaran itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan untuk Nabi mendengar. Ini sama kes tentang isu kan dalam riwayat daripada Al-Bukhari yang kisah Nabi siapkan pelepah tamar tu kan. Yang mana orang yang mana dia la yu'adzib. Dia bukanlah diazab dengan sebab yang besar. Tapi apa? Pertama sekali Nabi sebut yamshi bin namina. La yastanzihul minal bauli. Dia ni tidak membasuh air kencing dengan sempurna. Dia kena azab. Dan seorang lagi ni mengadu domba kan. Kemudian Nabi cucukkan, Nabi kata selagi mana ni dia akan beristighfar kepada ni. Itu untuk khusus untuk Nabi. Walaupun ada pandangan Imam Suyuti dan sebagainya sebut sebenarnya kita pun boleh masuk qiyas pada tu nak letak pokok bunga ke, nak letak ke apa ke dan sebagainya. Tapi banyak ulama-ulama hadis terima ia sebagai khususiyah. Sebab Nabi dengar orang minta tolong dalam kubur tu. Orang diazab tu Nabi dengar. Sama juga dengan isu ni, maksudnya Nabi sendiri berdialog tu memang sahabat tak dengar. Tapi Nabi berdialog, Nabi tahu sebenarnya dia tak boleh balas je. Dia tak boleh cakap je. Itu disebut dalam Bukhari tadi tu. Kan? Jadi menunjukkan bahawa yang capal apa benda semua tadi tu, kes-kes tertentu, peristiwa khusus untuk Nabi, maka yang tu tidak syak lagi dia diterima semua oleh para ulama. Cumanya kita ni, bila kita berjalan, kita balik ke apa, hak tu confirm palsu lah. Malaikat akan datang setelah 7 langkah orang yang terakhir, itu confirm palsu. Kan? Malaikat datang terus. Sebab tu Nabi suruh doa kan, dalam hadis riwayat daripada ketika mana kematian sahabat lain, Ja'far dan sebagainya, Nabi sebut apa? Istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Kan? Wath'alu bis-sabat. Nabi sebut doalah kepada umat kepada yang ada sedang di bawah ni kerana dia sedang ditanya. Sekarang ni tengah tanya ni. Bukan 7 langkah yang terakhir. Kan? Kita duk buat percaya lagi 7 langkah yang terakhir kan. Ada yang tak balik tau, sanggup tunggu. Biar lewat sikit malaikat datang. Tak. Dalam hadis ni juga terus Allah Subhanahu Wa Taala bila malaikat muka nakir datang, Allah tegakkan. Ni geng anti hadis tak boleh terima.
Macam mana dalam liang lahat kubur tiba-tiba duduk tegak? Dibayangkan liang lahat tu macam mana dia ada tu, sebenarnya roh ataupun orang ni dah berada di barzah. Barzah ni bukan alam macam kita logik akal apa semua dah. Dia alam kubur. Bagus Nabi minta berlindung pada azab kubur apa semua tu, benda tu logik. Kerana benda tu tak ada lagi berkaitan dengan kita dan memang itu adalah nas. Kan? Nabi pun minta berlindungan azab kubur dan sebagainya dan seterusnya, neraka jahanam dan seterusnya. Maka kita kata Nabi SAW sebutkan ni, bila malaikat tu dudukkan dia, maksudnya orang-orang yang dekat Badar tadi ni, duduk kan, tanya, siapakah yang lelaki yang kamu ikut dan sebagainya, maka mereka kata Muhammad apa semua dah. Dan tapi sebenarnya itu bukan jawapan dia, sebab dia orang kufur yang mengingkari. Ini hadis yang lain lah, cerita tentang bunyi sandal apa semua tadi, dan kemudian Allah pun tanya pula kepada orang yang kufur, dan kemudian mereka tak boleh jawab siapakah ikutan mereka. Jadi orang beriman dia akan jawab Muhammad Rasulullah SAW. Cuma persoalan tu ada pelbagai riwayat. Ada yang kata ditanyakan 4 soalan, ada yang kata tanyakan 3 soalan. Ada yang tanya siapa kitab, siapa ikutan kamu, siapa kaum ataupun saudara kamu dan sebagainya, dan kemudian agama kamu dan seterusnya, ataupun siapakah Tuhan kamu. Kan ada yang tanya 4 soalan, dia tanya 3 soalan. Kita kata riwayat tu saling melengkapi. Terpulanglah Allah nak tanya berapa. Kan sama juga macam kita kata riwayat-riwayat yang cerita tentang timbang mizan, timbangan amal. Ada riwayat sebut timbang amal ni, amal tu ditimbang. Ada yang sebut buku catatan amalan tu ditimbang. Ada yang sebut orang tu sendiri kena timbang. Betul. Itu riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW dengan para sahabat, ketika mana Abdullah bin Mas'ud, dia macam ambil benda lah dekat pokok tu, sahabat ketawa kat dia. Sebab betih dia kecil sangat. Kecil je betih Abdullah bin Mas'ud. Dia kurus sikit orang dia. Kan? Kemudian apa kata Nabi SAW? Kamu jangan ketawa kat dia. Nanti tu, betih tu timbangan dia, nanti dekat akhirat, lebih berat daripada yang selainnya. Menunjukkan timbang betul tu. Jadi semua tu, akhirnya apa? Terpulang kepada Allah, ada orang timbang buku catatan amalan, ada orang timbang amal, ada orang timbang orang tu sendiri. Tapi bukan maksud timbang tu timbang berat. Bukan. Timbang tu akhirnya nak pergi tengok ialah amal lah juga. Kita kata semua tu saling melengkapi. Sama juga tentang isu ni, pertanyaan dan sebagainya, maka itu semua perkara gaib di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tentang isu yang kita sebutkan ni. Baik, habis dulu kat situ kot. Nanti kita sambung lagi. Ada persoalan ke, tuan-tuan? InsyaAllah. Ada soalan? Apa yang kita bincang ini? Okey, dipanggil sebagai Ahlul Fatrah. Okey, Ahlul Fatrah ni maksudnya ialah Ahlul Fatrah ni secara umumnya tempoh di antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad tu dalam 500 tahun. Maka di antara tempoh tu tak ada Rasul. Maka yang di situ dipanggil sebagai Ahlul Fatrah. Okey, kalau zaman sekarang ni ialah orang-orang kafir yang tak sampai dakwah kepada mereka dan sebagainya, adakah dimasukkan juga sebagai Ahlul Fatrah? Sebab dia ada dua keadaan. Satu, dia faham Islam tu pengganas, teroris. Sebab dakwah apa benda semua tu yang memahamkan dia macam tu. Terus dia blok tak nak faham Islam. Ada excuse tak untuk dia? Ada excuse. Untuk dia dekat akhirat. Sebab dia mendapat pemahaman yang salah. Kan? Okay? Maksudnya, dia baca pun, teroris juga. Tengok bahasa Islam, teroris. Semua maklumat-maklumat yang dia ada tu, semua maklumat yang salah tentang Islam. Maka ada excuse. Yang kedua, orang yang memang tak pernah langsung tahu tentang Islam. Tak tahu lah di Amazon ke, di hutan belantara mana ke dan sebagainya, tak pernah datang Islam kepada dia. Maka orang-orang seperti ini dikategorikan sebahagian orang para ulama ialah sebagai Ahlul Fatrah. Sebab tu Allah kata apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab mereka-mereka ni sehingga dibangkitkan rasul. Yakni rasul tu kalau zaman sekarang dakwah, kepahaman Islam yang betul, syariat yang betul, tauhid yang betul dan sebagainya, barulah kami akan azab. Jadi macam mana? Ada sebahagian pendapat di sisi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka ni nanti akan ada ujian di sisi Allah di hari akhirat. Maksudnya ujian tu kefahaman, bukan ujian kefahaman ke apa, bukan. Maksudnya ialah ujian tu khusus untuk mereka, dan jika benar apa yang mereka fahami, maksudnya ada excuse, contohnya kata satu orang lelaki dalam riwayat Imam Muslim, dia ni bunuh diri. Sebab dia faham Allah akan azab dia sebab dia dosa banyak. Jadi dia pun bunuh diri. Lepas tu dia pesan kat anak dia, nanti abu aku ni bagi 2. Hanyutkan satu dekat laut, satu lagi terbangkan dekat angin, dekat bumi. Kemudian Allah himpunkan semua, bangkitkan dia. Kemudian Allah tanya dia. Dia ingat dia tak dapat dihimpunkan kan, sebab dia dah jadi dabu, dah berterbangan dan dah hancur.
Kemudian Allah bertanya, ma hamalaka ala ma sana'ta? Apa sebab kau buat macam ni wahai hamba-Ku? Kemudian orang ni pun jawab, makhafatan minka ya Rab. Aku takut dekat engkau wahai Tuhan. Sebahagian para ulama kata hadis ni tak logik. Sebab dia ni buat syirik kufur ni. Maksudnya dia rasa Allah tak boleh himpunkan dia. Tapi rupanya dengan rahmat Allah, Allah kata, aku ampunkan kau. Sebab dia memang takut sungguh pada Allah. Yang dia buat tu memang tak betul. Sebab dia bunuh diri, suruh bakar, suruh hanyut apa abu dia apa semua tu. Tapi kita kata, itu antara case tadi lah. Maksud ujian apa semua, Allah akan tanya dekat akhirat, apa dia punya kefahaman dia tentang Tuhan dan sebagainya. Maka dengan rahmat Allah, kalau Allah ampunkan dia. Kalau tak, dia sama kedudukan seperti mana orang-orang kafir. Jadi persoalan adakah sama? Ya, sama. Persoalan tu akan sama. Maksudnya, Allah akan tanya siapakah ikutan kamu, ataupun adakah persoalan itu sendiri merujuk kepada dia ni lulus ataupun tak. Wallahu alam, sebahagian para ulama menyatakan itulah soalan dia. Cumanya nanti ujiannya berbentuk apa, maka itu semua perkara-perkara gaib lah. Kan itu adalah pendapat di sisi seperti mana disebut oleh As-Sabuni dan sebahagian ulama-ulama yang lain. Okey, jadi itu dia punya kaedah bagi orang yang seperti itu. Tapi isunya sama je, baik dia kafir ke musyrik ke, semua tu akan ditanya. Jawab tak ada jawabnya. Orang beriman akan ditanya, semua akan ditanya. Cuma excuse-nya adalah kepada orang yang tak sampai dakwahnya tadi, maka ada dia punya kaedahnya dan kemudian rahmatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahualam, tu ringkas dia. Okey, ada soalan lain? Okey, secara umum kita kata adakah di Islam ataupun Islam, pertama sekali dia satu alam yang lain lah. Kan memang kita tak dapat untuk nak apa kita kata, itulah sebab tu saya pun kadang-kadang muskil juga ada orang kata berkahwin dengan jin, dia ni mengandungkan anak jin. Benda ni boleh berlaku. Secara kita kata secara kehendak ataupun apa yang Allah izinkan boleh berlaku. Cuma adakah hanya cerita itu nak digembar-gemburkan, nampak macam selalu sangat berlaku ke apa dan sebagainya? Kita kata taklah. Itu semua atas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan. Macam mana nak tahu dia Islam ataupun tidak? Kalau kita tengok, Nabi sendiri pernah Islam kan? Qarin dia panggil. Dalam riwayat Imam Muslim dan sebagainya, jin ni dia duk kacau Nabi. Satu hari tu Nabi cekik dia. Nabi suruh dia syahadah. Dan kemudian selepas tu, dia pun syahadah, jadilah jin yang baik. Kerana itu, maksudnya, ceritanya ialah kalau ada orang kepakaran. Dan kepakaran tu mesti lunas kepada ikut pada Quran dengan sunnah lah. Macam mana dia perawat apa semua, dia tu ada merasuk ke apa dan sebagainya. Sebab tu dulu kalau kita tengok satu orang ulama ni sangat terkenal kat Mesir, Syekh Abdul Wahid Salam Bali. Hafizahullah, masih hidup lagi. Ramai orang kata semua ambil bagaimana cara berubat tu ambil dengan Syekh Abdul Wahid Salam Bali. Bila tengok tu sebenarnya saja-saja sebut je. Sebab apa? Kita tahu Syekh Abdul Wahid Salam Bali ni tak ajar benda tu. Tapi dia buat mengarut. Dia kata beginilah jin tu boleh apa, macam-macam cerita lah. Beliau kalau seboleh-bolehnya elakkan untuk dialog dengan jin. Syekh Abdul Wahid Salam Bali ni akhirnya sekarang ni dia tak buat sangat dah cerita perubatan apa semua ni tak buat. Sebab dia memang takut banyak syubhah. Dia lebih banyak dakwah dekat Afrika apa benda semua dan sebagainya. Tapi waktu dia fokus tu ramai orang kata ni tok guru dia ambil sanad pada ni. Tapi Syekh tu sunnah. Syekh tu sunnah, dia jaga sungguh. Jadi macam mana cara nak kenal apa semua tu, dia kata pada asalnya sampai boleh jadi dialog apa semua tu memang. Cuma yang buku tu tak betul lah, apa rahsia berdialog dengan jin apa semua tu, itu tak ada lah kan. Okey, itu rekaan lah kan. Cuma kita nak kata boleh jadi, dan kemudian Islam tak Islam kita tak tahu pada tu. Cuma dari sudut dakwah tu mungkin ada orang keistimewaan dia boleh buat. Contohnya dia suruh tu, kau ni kenapa dah rasuk apa benda semua dan sebagainya. Lepas tu aku nak syahadahkan kau, aku tak nak, contohnya kan. Dan seterusnya lah kan. Boleh jadi. Tapi kita kata kena tengok balik keedah apa semua tu, dia tak lari lah. Kadang-kadang orang yang duk nak tengok tu, yang tu dia nak tengok tu. Nak tengok dialog tu. Kan? Kita kata itu bukan tujuan utamanya. Kan? Sebab kita kata daripada sudut dakwah, dan kita tengok jin ni pun, kalau tengok riwayat daripada A'mash, disebut oleh Hafiz Imam Ibn Kathir, Syiah Rafidah pun ada. Syiah pun ada di kalangan jin. Dah betul. Kata A'mash, aku pernah jumpa, siapakah di kalangan jin yang paling teruk? Jin tu sendiri kata, yang paling teruk di kalangan kami ialah Syiah Rafidah. Itu riwayat daripada A'mash tu. Bukan calang-calang ulama, dia mimpi ke benda semua kan. Lepas tu tanya lagi, dia makan apa? Dia makan nasi. Jin makan nasi. Dia sebutlah, apa Imam Ahmad sebutlah. Kan jin makan apa, jin apa semua tu. Jadi kita kata, alam tu berbeza. Cuma bagi orang yang ada kefahaman, ikut betul macam mana landasan. Kalau tengok buku Syekh Abdul Wahid Salam Bali tu, memang dia ada dia punya tu, ikut sunnah tu.
Kan kalau sekarang ni tak tahu terjemah Indonesia jadi sihir dan guna-guna ke apa macam tu lah buku dia tu. Kan tu Syekh Abdul Wahid Salam Bali. Sangat hebatlah. Ramai orang gunakan tu, dia memang satu orang yang sunnah, yang jaga semua dan sebagainya dan praktik apa semua tu. Maka dakwah tu memang ada yang sampai tahap boleh mendakwah dan sebagainya. Dan sebab tu orang kata ada qarin ada maksudnya penjaga, ada rakan dan sebagainya. Tapi kalau Nabi sendiri, Nabi telah Islamkan. Cuma kita mungkinlah daripada sudut alam tu kita tak tahu, daripada sudut nak dakwah pun kita tak pasti dan sebagainya. Maka kita kata biarlah jin dan alam-alam dia kan. Biarlah mereka tu. Cuma daripada sudut asal. Cuma kita kena percaya jin tu ada, Islam pun tak Islam, macam kita tapi di alam yang berbeza. Okay? Wallahu a'lam. Tu respon ringkas lah. Ada soalan lagi? Tak ada, kita berhenti dulu lah insya-Allah. Nanti kita sambung lagi insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan, insya-Allah. Ramadan kita nyuai. Insya-Allah. Aku la qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Allahumma faqihna fid din wa alina ta'wil dina siratal mustaqim wa sallallahu ala Muhammad wa alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudahi dengan tasbih kafarah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.